Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga SK Putrajaya Kursi 141. Saya Hanita binti Kamal Arif, Guru Besar SK Putrajaya Kursi 141. Nak mengucapkan kepada semua murid-murid supaya selamat membaca buku tak kira di mana saja anda berada. Sebenarnya saya ni penggemar buku. Masa kecil-kecil lagi saya suka baca buku-buku cerita, terutama sekali buku cerita Pak Pandey. Pak Pandey ni dia mempunyai isteri yang bergeliga, tapi Pak Pandey ni suka kalut sangat. Buku yang saya suka baca cerita Pak Pandey ni ialah buku tentang dia ni seorang yang tamak. Dia tengah fikir ada dua tempat dia nak pergi, ke Hulu dan ke Hilir, untuk makan kenduri. Tapi kedua-dua tempat tu dia nak pergi sebab dia tamak untuk makan kedua-dua tempat. Bila dia naik sampan, satu hari tu dia naik sampan, dia tengah sambil dia berdayung sampan, dia fikir, aku nak pergi ke Hulu dulu ke aku nak pergi ke Hilir dulu? Kalau ke Hulu aku makan kambing, kalau ke Hilir aku makan ayam. Makan kambing lah sedap. Jadi dia pun pergi ke Hulu dan sambil dia dayung-dayung sampan, dia fikir lagi, makan ayam lah sedap. Dia patah balik pula untuk ke Hilir untuk makan ayam. Sudahnya dia fikir balik, kambing lagi sedap. Dia patah balik pergi ke Hulu untuk makan kambing. Jadi dia pun pergi sampai di sana, kenduri pun habis. Kesian, dia tak dapat makan kambing. Dia patah balik ke Hilir. Sudahnya dia sampai ke Hilir, dia tengok kenduri pun dah habis juga. Jadi kedua-dua tempat ini dia tak dapat merasa. Jadi cerita itu saya membayangkan sebenarnya apa sahaja yang kita hendak kita kena ada satu prinsip supaya kita mempunyai hala tuju sebenar untuk apa tujuan kita untuk pergi kenduri tersebut ataupun apa saja yang kita buat. Jadi akhirnya dia terpaksa bersembunyi dengan makan pisang. Jadi tiba-tiba Mak Andi pun dengar perut dia bunyi. Mak Andi pun tengok dia ada atas kepala dia sedang makan pisang. Dia curi pisang Mak Andi sebab dia dah lapar tak dapat makan kenduri. Jadi Mak Andi pun kata, itulah orang tamak selalu rugi. Jadi dari situ kita dapat bahawa kita ni sebenarnya tak boleh tamak. Kita kena kongsikan apa saja, terutama dalam bulan Ramadan ini, apa saja rezeki yang kita dapat, kita kongsilah kepada orang lain. Itu pengajaran di buku cerita yang saya baca masa kanak-kanak dulu. Sehingga sekarang saya masih ingat lagi sebab saya sangat suka buku tu. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa itu adalah satu pengajaran yang kita harus contohi. Contohi apa yang seperti Mak Andi kata, orang tamak selalu rugi. Dan bila sekarang ni pula saya ada baca satu buku iaitu 38 langkah. 38 langkah. 38 langkah membina peribadi yang hebat. Buku ini sebenarnya adalah baik untuk semualah golongan. Tapi saya lebih suka kalau anak-anak remaja yang membacanya. Sebab buku ini dia mencontohi seperti kita sebagai manusia perlu ada satu perubahan. Tidak semestinya kita kata kita betul dan kita rasa benda tu betul, kita kena buat macam itu je, tidak ada perubahan. Jadi kita patut ada perubahan dan kita mendengar nasihat-nasihat kawan atau siapa saja kalau katalah contoh itu baik. Kita nak merubah sesuatu benda yang dirasakan benda itu adalah sempurna dan baik. Kita boleh buat perubahan itu, tetapi perubahan itu tak bolehlah mendadak. Contoh macam sekolah ni, saya nak buat satu perubahan yang saya rasa dalam kelas murid-murid mestilah duduk di tempat masing-masing mengikut SOP. Jadi kita nak murid-murid tu tak berjalan mana-mana. Jadi kita menasihatkan murid setiap hari kita masuk, kita kena ingatkan murid, kita kena macam itu dan budayakan benda itu supaya cikgu sendiri mengingatkan murid. Itulah contoh buku-buku yang perlu kita baca supaya kita mendapat ilmu daripada buku-buku tersebut. Sebab perubahan itu adalah baik sebenarnya. Contoh kalau katalah diri saya sendiri, saya duduk di Johor Bahru, tiba-tiba suami saya kena pergi ke Putrajaya. Dia tanya saya, nak pergi ke tak nak? Lepas tu saya cakap dengan dia, itu adalah satu perubahan.
kita sentiasa duduk di tempat kita sendiri. Bila kita duduk di tempat orang lebih baik daripada tempat yang kita dah duduk. Jadi bila perpindahan itu, bila suami saya pindah, saya pun ikut sama. Saya rasa sebenarnya ada hikmah di sebalik perpindahan itu. Contoh seperti naik pangkat dan sebagainya. Jadi apa sahaja yang kita buat itu, sekurang-kurangnya kita janganlah hidup dengan diri sendiri mengatakan kita adalah benar, orang lain tak benar, dan kita tak ikut nasihat orang lain. Tapi sebenarnya kadang-kadang nasihat orang lain itu lebih baik daripada apa yang kita rasa. Kita rasa macam tak betul, tapi sebenarnya nasihat orang itu lebih baik. Jadi apa sahaja buku, apa sahaja benda yang kita peroleh, kita kena baca dengan lebih mendalam supaya kita boleh faham dan kita boleh sampaikan kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.